Qauli amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat, insya-Allah malam ni terakhir lah. Lepas tu kita masuk terus surah Al-Haqqah. Sikit lagi surah Al-Qalam. Muka surat 566 juzuk 29. Okey, ayat yang ke-50. Bismillahirrahmanirrahim. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Kadzabat Thamud wa 'Adun bil qari'ah. Fa amma Thamud fa uhliku bit taghiyah. Wa amma 'Adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية Fahal tara lahum min baqiyah. Sadaqallahul azim. Okey. 2 minggu lepas kita cerita pasal Allah suruh Nabi, ayat yang ke-48 tu, sabar dengan hukum Tuhan kamu. Dengan ketetapan Allah, wala takun, janganlah, Allah pesan kepada Nabi, wala takun ka sahibil hut, janganlah wahai Muhammad jadi seperti Nabi Yunus yang berada di dalam perut ikan paus ketika dia berdoa, wa huwa makdzub, dengan hati yang sedih. Okey, bila Allah pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, automatik pesan untuk kita juga, fasbir, hendaklah bersabar dengan ketetapan Tuhan kita. Itu yang payahlah kita nak buat. Bukan kata payah tak buat, tapi boleh buat. Tapi kena sabar betul-betul. Apatah lagi isu 2-3 hari ni tentang cikgu tu kan. Saya bukan nak ulang pasal cikgu tu. Kita pernah pergi kursus cikgu.
ada masa mula-mula jadi cikgu, kita tanyalah penceramah tu, ustaz, macam mana budak tu dah darjah 6. Darjah 6 ni sekolah lama saya dulu. Tuan-tuan bayangkan, huruf huruf hijaiyah ni ada 28 huruf. Kan alif sampai ya ada 28 huruf. Ada kata 29. 29 tu termasuk alif dengan hamzah samalah. Okey, jadinya anak murid saya seorang tu darjah 6, sekolah lama lah, mula-mula jadi cikgu dulu. Alif ba ta sa. 6 tahun tu alif ba ta sa. Lepas tu lupa. Alif ba ta sa balik. Apa nak buat? Macam-macam nak buat, cara menyanyi, macam-macam cara. Jawapan dia satu je. Sabar. Tak kesakit hati. Kan, sabar. Kata, ustaz, yelah memang sabar-sabar. Tapi dah kita dah buat macam-macam cara. Macam kita bincang selalu sebelum ni, ialah Tuhan tak nak tengok hasil. Hasil tu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Tuhan nak tengok kita usaha. Usaha tu kita nak tengok adakah kita usaha ataupun tidak. Boleh tuan-tuan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada 4 saudara dia kan. Ada yang masuk Islam seperti Saidina Hamzah, ada yang tak masuk Islam, ada yang hampir-hampir masuk Islam seperti 4 saudara dia yang menjaga di Abu Talib tu kan. Hampir-hampir masuk Islam. Tapi kerana kedudukan dan seumpamanya, tuan-tuan tahu tak masuk Islam juga. Dakwah-dakwah tak masuk Islam juga. Yang penting sabar. Okey, macam ni juga Allah pesan kepada Nabi Muhammad SAW, fasbir, adalah kamu wahai Muhammad, yang tuan-tuan dan puan yang berada di dalam masjid ni, sabar. Ketetapan Tuhan kita buat kepada kita. Hukum jangan kita jadi seperti Nabi Yunus. Kita dah bincang 2 minggu lepas, yang dalam keadaan marah meninggalkan kaumnya. Jangan salah faham. Saya nak tanya tuan-tuan, marah ni satu dosa ke? Marah yang melampau. Kalau kita marah, dia marah tapi tak marah, dia marah pendam dalam perasaan, satu dosa ke? Kita marah isteri kita contoh, kita marah anak kita, tapi kita tak keluarkan. Nabi Yunus ni tidak keluarkan. Kalau tuan-tuan tengok surah Al-Anbiya, wa dhannun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa dhannun idz dhahaba mughadiban. Wahai Muhammad, ingatlah peristiwa, ini ayat lain dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-87. Ingatlah wahai Muhammad, wa dhannun, iaitu Nabi Yunus ketika dia keluar daripada kampung dia dalam keadaan mughadiban, dalam keadaan marah. Kenapa tak berjaya lah memujuk kaum dia masuk ke agama Allah SWT. Jadi saya nak tanya, marah tu satu dosa ke? Tak. Okey. Cuma Nabi, mana Allah kata Nabi Yunus tidaklah maknanya satu dosa, maknanya dia marah kaum dia. Jadi kalau wahai Muhammad, jangan kamu marah kecewa bila kaum Quraisy ini bila kamu dakwah tak dengar. Jadi apa nak buat? Tu jawapannya tuan-tuan. Fasbir, sabar. Sabar. Okey? Boleh tuan-tuan. Kita pernah cerita juga di sini, iaitu seorang kanak-kanak, siapa nama yang khadam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak silap saya Abdullah bin Umar yang dia Nabi suruh pergi pasar, kecil lagi budak tu. Saya ulang cerita di sini. Nabi suruh pergi pasar beli barang, dia tak beli barang. Nabi tengok-tengok tak sampai. Pergi-pergi Nabi pun pergi cek, takut berlaku apa-apa. Nabi pergi cek, rupa-rupanya budak-budak, dia tengok kawan dia main, dia pun main. Contoh main guli lah. Nabi pun pegang belakang. Khadam itu pun tengok belakang, kepada Nabi Muhammad SAW senyum. Nabi pun tak marah. Payah nak buat macam tu tuan-tuan. Tapi boleh, kalau Nabi boleh buat, kita pun boleh buat. Sebab diri Muhammad tu ada 2 unsur. Unsur pertama ialah unsur seorang manusia, sebagaimana saya dan tuan-tuan semua manusia.
Unsur kedua dia adalah seorang nabi. Boleh buat insya-Allah. Jadi jangan Nabi Allah SWT pesan kepada Muhammad, hendaklah bersabar dengan ketetapan Tuhan. Jangan seperti Nabi Yunus, yang mana dalam surah lain kata Nabi Yunus keluar daripada kampung dia Nainawa tu dalam keadaan marah, okey. Wa huwa makdzum. Okey, dan berkeadaan perut ikan dia dalam perut ikan, dalam keadaan dia dah masuk perut ikan tuan-tuan, dalam keadaan sedih dia berdoa. Doa tu pun tuan-tuan tahulah, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kalau tuan-tuan jadi imam kan, terpulang, jangan salah faham pula yang makmum. Imam tu doa untuk diri dia sendiri je. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku dalam keadaan dalam orang yang membuat zalim. Maknanya imam tu bukan doa untuk dia sendiri. Dia niat nak ambil berkat doa Nabi Yunus tu, tapi guna ini aku. Faham? Maknanya kita berdoa dengan doa dalam Quran dapat pahala. Tapi kalau nak tukar untuk semua, la ilaha anta subhanaka inna kunna minadh zalimin, mana dah tukar, dan ianya bukan ayat Quran. Doa untuk semua, cuma kita doa bukan ayat Quran ni kuranglah dia punya ganjaran pahalanya. Terpulang, dua-dua tak salah lah. Okey. Sambung ayat yang 49, sambung ya. Laula an tadarakahu nikmat, kita dah bincang juga, tadarahu nikmatu min rabbih lanubidza bil ara wa huwa madmum. Kalaulah tidak kerana nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Nabi Yunus tu dia akan dimuntahkan oleh ikan tu dalam tempat yang tidak diketahui orang. Dan dia sendiri Nabi Yunus tu akan jadi orang yang tercela. Jadi bila buat salah tuan-tuan, bukan dosa, saya salah, cepat-cepat kita minta ampun. Sebagaimana Nabi Adam AS bila termakan pohon larangan tu, buah larangan, cepat-cepat minta ampun. Tu beza Nabi Adam dengan iblis. Bila buat salah tak nak minta ampun. Okey, ini malam ni pula. Fashtabahu rabbuhu. Jangan kita mengutuk, mengata apalah Nabi macam tu. Nabi Yunus. Sepatut Nabi Yunus ni sebagai contoh kepada orang macam kita. Tapi Nabi Yunus boleh tak sabar, tinggalkan kaum dia. Kalau kita cakap itu mak malang lah. Okey, sebab apa? Fashtaba ayat 40 50 tuan-tuan, tu fashtabahu rabbuhu. Allah telah memilih dia. Memilih siapa? Nabi Yunus. Faja'alahu minas salihin, dan Allah menjadikan Nabi Yunus tu dalam kalangan orang yang soleh. Jadi ayat 50 ni digezet seolah-olah dicop daripada Allah SWT. Nabi Yunus ni daripada orang yang soleh. Kita ni dia dijamin ke? Jadi jangan nak mengata. Boleh tuan-tuan. Kalau saya pernah dengar ceramah, siap beli video lah secara online, seorang pensyarah daripada universiti di Amerika, dia kata apalah, dia nak cakap pun tak sedap lah, dia cakap apa pula bodohnya, Nabi Nuh penat-penat membina kapal tu beratus-ratus tahun. Lepas tu orang berak semua-semua kan, dia tak cerdik kata. Itu pandangan orang lah. Maknanya kita jangan mengata. Sebab apa? Kita tahu Nabi, para Nabi ini adalah maksum, yang telah dah dipilih. Kita tak tahu lagi nasib kita. Okey, ayat yang ke-51. Wa ayyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata dia itu benar orang yang gila. Celaan ni tuan-tuan dan puan, celaan. Salah satu celaan, kita nak cela orang dengan mulut. Betul tak? Kita kata orang tu gila, kau tak betul. Macam-macam kita kata mulut. Bila orang kata pada kita, sakit hati tak? Walaupun ada juga, maknanya akan terasa 10% ke 20% ke, kita akan terasa. Betul tak? Okey, itu cara mulut. Orang hina keji secara mulut. Ada juga orang mulut tak bercakap, isyarat je.
Kan? Syak mulut dia. Bila kita lalu depan dia, tengok. Dia tak cakap pada kita, tengok. Kalau biasa kita tengok orang tu. Dia mulut je. Itu kan, buat isyarat. Rasa kita terasa tak? Bahkan bukan dengan mulut. Bila orang tu lalu je, kita tak suka dengan seorang, kita buat mata macam tu. Dengan jelingan macam tu je. Kita akan sedikit akan terasa. Sebab tu kena ulang balik ayat yang ke-48 tu, sabar. Okey? Dan hampir, kalau tak sabar, tu Nabi Allah SWT kata, dan hampir-hampir orang kafir itu akan menggelincirkan kamu. Okey, menggelincirkan kamu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar ayat Al-Quran. Bila orang kafir dengan Nabi baca ayat Quran, dia bukan hina dengan sekadar mulut, hina dengan pandangan mata ataupun muncung mulut macam tu. Dah lah macam muncung mulut, mata pun macam hina perli Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka berkata, tambah lagi, dah lah hina dengan isyarat, hina lagi dengan mulut. Mereka berkata sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah orang yang gila. Dua bentuk penghinaan yang dibuat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu isyarat, tak ada bunyi. Satu isyarat, satu lagi ada bunyi, itu dengan suara. Okey. Bila Nabi baca Quran, mereka hina, mereka kata itu Nabi gila, Nabi ni ahli sihir dan macam-macam. Ayat penutup, wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Padahal Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Yang Nabi baca untuk orang kafir, yang Nabi baca untuk para sahabat, dan kita baca malam ini, Al-Quran itu adalah peringatan untuk sekalian alam. Bukan untuk orang Islam saja, untuk semua makhluk yang hidup di alam dunia ni. Kalau tuan-tuan tengok ayat 52 sama dengan ayat pertama. Cuba tengok ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun dan qalam, pena yang tertulis. Tulis tentang Muhammad, tulis tentang Al-Quran. Okey. Ayat yang ke-51 sama dengan ayat yang kedua. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Buka dengan tu, tutup pun dengan tuan-tuan. Sesungguhnya dengan nikmat Allah itu kamu ni bukan gila. Jadi Allah tutup balik nak mengatakan, tak kisahlah orang kafir itu hina kamu dengan pandangan mata, dengan kejian, dengan mulut kata kamu gila. Sesungguhnya kamu ni memang bukan orang yang gila. Dan Allah sendiri mengangkat kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak tuan-tuan? Habislah surah Al-Qalam. Jadi senang cerita, surah Al-Qalam ni nak mengangkat kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan? Okey, habis surah yang lama kita baca surah ni, surah Al-Qalam, ayat surah yang ke-68, kita masuk surah yang ke-69, Al-Haqqah. Ini kalau tuan-tuan tengok, saya nak tanya tajwid lah, ramai di masjid ni belajar tajwid kan. Al-Haqqah. Hukum apa tu? Mad lazim kalimi. Okey, mad tu maknanya bacaan panjang. Kalimi itu adalah perkataan. Mad lazim kalimi musaqqal. Musaqqal tu apa? Berat. Nak sebut tu berat. Orang Arab kalau boleh apa-apa perkataan, dia akan cuba sedaya upaya jadikan satu perkataan itu adalah perkataan yang ringan. Tapi ada juga perkataan yang nak sebut tu berat. Okey? Boleh tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tengok. Al-ha-ha-ha. Dekat mana dia punya makhraj tu? Halkum. Halkum kita ada ni kan. Tuan-tuan bagi 3. Kat mana tu? Atas, tengah, bawah. Huruf izhar halki ni ada 6 kan? Ghin, kha, ha, ain, ha dan hamzah. Kat mana tu? Aja sebut ha. Atas, tengah, bawah. Ada yang kata tengah, ada yang kata bawah.
Jawapan dia tengah-tengah. Okey, tengah-tengah halqum ni adalah kedudukan huruf ha. Ha. Agak berat nak sebut tu. Qaf kat mana pula? Betul, pangkal lidah kat mana? Pangkal lidah ni ada dua huruf. Kaf dengan qaf. Ka dengan qa. Apa beza qa dengan ka? Tebal nipis. Satu lagi, kat mana ka? Ka pangkal lidah, qaf pun pangkal lidah. Kat mana tu? Ka pangkal lidah di atas, qa pangkal lidah di bawah. Kalau silap letak pangkal lidah ke atas, dia jadi kaf. Kalau betul sebut qaf, dia akan jadi kat bawah. Jadi pangkal lidah di antara dua huruf tu yang paling susah nak sebut ialah huruf qaf. Dalam tebal dekat bawah. Boleh tuan-tuan? Jadi mad lazim kalimi mutsaqqal. Mutsaqqal ni amat, perkataan itu agak berat nak disebut. Kalau tuan-tuan sebutkan al-haq, dah ada macam tu, ada sabdu pula tu. Al-haqqah kat bawah tu. Jangan sebut al-haqqah, jadi lain tu. Okey. Setiap perkataan bahasa Arab ni, tuan orang kaji bahasa Arab ni dengan Quran, bila perkataan ini agak berat disebut, maknanya benda yang nak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu pun suatu benda yang berat. Apa maksud al-haqqah ni? Ialah kita tengok dia. Cerita apa tu? Hari kiamat. Okey? Boleh tuan-tuan, hari kiamat. Al-haqqah. Banyak tafsiran tentang maksud al-haqqah. Salah satu memang masuk kiamat, tapi kalau tuan-tuan buka kamus, ialah satu peristiwa yang pasti berlaku. Kita orang Islam percaya tak? Kiamat ni mungkin berlaku, mungkin tak. Atau kita, kepercayaan kita, kiamat ni satu benda pasti berlaku. Pasti berlaku. Okey? Boleh tuan-tuan? Al-haqqah tu satu maksud dia ialah pasti berlaku. Yang kedua, al-haqqah ni ambil perkataan daripada al-haqq. Pernah dengar kan? Al-haqq. Al-haqq ni ialah benar. Maknanya kiamat ni satu makna dia adalah al-haqqah, maksudnya pasti berlaku. Yang kedua maksudnya ialah kiamat itu benda benar. Suatu benda yang benar. Macam mana pun tuan-tuan, tak kira tuan-tuan saya sendiri hidup berapa lama, akan tempuh, akan jumpa dengan kebenaran, iaitu hari kiamat. Ada orang dia tak nak dengar. Sebab macam ni tuan-tuan, kiamat banyak maksud, banyak makna, banyak Allah bagi perkataan. Tuan-tuan dengar, ingat tak kita bincang Asmaul Husna dulu. Asmaul Husna, nama Allah ada berapa? 99 kan? Ada lagi, tapi yang kita Asmaul Husna ada 99 nama Tuhan. Makin banyak, saya ulang dari sini, makin banyak nama seseorang, makin mulia orang tu. Ingat tak? Kita bincang dulu. Dekat diri tuan-tuan ada berapa nama orang panggil? Pertama, contoh tuan, imam siapa nama? Minta maaf. Syafi. Ahmad Syafi. Okey, nama ni Ahmad, ayahnya bagi nama Ahmad Syafi. Bila dah besar, dah kahwin, maknanya isteri panggil ayang, tak akan panggil Ahmad Syafi. Memang kena lempang lah dengan suami tu. Apa aku nama Ahmad tu panggil ayang pula, panggil Ahmad Syafi pula. Okey, maknanya tadi Ahmad Syafi, isterinya panggil ayang. Anak dia pula panggil ayah. Takkan anak dia balik sekolah, ketuk-ketuk pintu, Ahmad Syafi, laparlah nak air. Kena lempang. Maknanya dalam Ahmad Syafi tu sendiri ada dah 3 nama kat situ. Isteri panggil ayah, anak panggil ayah. Kalau anak pula dah besar, panggil, ada anak pula, cucu panggil atuk. Dekat sini orang tak panggil Ahmad Syafi, orang panggil imam. Dah banyak tu. Dah berapa tu? Cuba kumpul-kumpul dalam masjid ni, kumpul berapa nama kita orang panggil. Orang yang paling banyak nama, orang itu kedudukannya makin tinggi lah. Kalau kita kumpul-kumpul, nama kita 5 je. Ayang, ayah, atuk,
Apa lagi? Pakcik. Tu je, sikit sangat. Maknanya kita ni orang tak kenal ataupun sikit sangat gelaran untuk kita. Nama Allah tu sampai 99. Boleh tuan-tuan? Okey, begitu juga nak kaitkan dengan akhirat ni, banyak nama. Kenapa banyak nama? Kemungkinan orang yang dengar kan. Contoh nama kiamat. Apa salah satu nama kiamat? Kiamat lah. Apa maksud kiamat? Bangun, berdiri, bangkit. Kalau orang ni kan jenis payah nak bangkit, payah nak bangun, dia dengar al-qiyamah, nak kena pelih aku ke ni? Aku ni dah payah nak bangun. Contoh, ada orang pula biasa nama kiamat ni. Antara nama kiamat, nama dia lagi ialah Al-Qari'ah. Pernah dengar? Sekejap lagi kita bincang Al-Qari'ah. Qari'ah pun kita pernah bincang di sini, nama kiamat. Al-Qari'ah ni adalah ketukan pintu. Ketuk pintu. Ketuk pintu tu biasa tuan-tuan. Saya pernah cerita sini, saya ulang balik di sini. Mungkin yang dengar, masa saya sekolah SK Pulau Sebang, baru masuk situ, saya buat eksperimen. Ulang balik sinilah. Saya ngajar surah ni Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Saya kata anak murid tahun 3, tolong kamu tidur, bawa tidur, kepala letak kat atas meja. Lepas tu saya pergi kat belakang, penyodok sampah tu saya buka, angkat. Okey. Lepas tu cerita, budak tak dibenarkan angkat kepala. Kamu okey, hari ni kamu belajar dengan ustaz, kejap lagi rehat, lepas tu pukul 1, pukul 2 kamu balik pergi sekolah agama. Tu dah penat, mak kamu bagi makan malam pukul 7, lepas tu mengaji sikit, lepas tu buat kerja sekolah, pukul 10 kamu masuk tidur. Pukul 11 kamu tidur keluar air basi. Tu macam-macam mimpi keluar, Superman, sedaplah mimpi itu. Pukul 1, pukul 2 kan, tiba-tiba saya keluar perkataan, tiba-tiba masa tu batang penyodok sampah tu saya ketuk meja. Sebelum tu saya kata, siapa sini sakit jantung? Kan takut-takut saya buat macam tu kan, ada meninggal lah, tak pasal masuk surat khabar. Tak ada, alhamdulillah tak ada. Lepas tu saya pun ambil, dah. Tiba-tiba pukul 2 pagi, masa tu saya ketuk sekuat hati meja guru, sampai guru besar bangunan saya kata, saya segi marah siapa tu? Dan budak memang terkejut. Bangun kita, kenapa sahabat macam tu? Tuan-tuan bayangkan, itu ketuk meja ni, ambil apa-apa besi, kita ketuk sekuat hati. Tu ketuk biasa tu. Mana satu masa nanti kiamat yang dinamakan dengan Al-Qari'ah. Bila ketuk sekuat hati sampai kita memang terkejut. Seperti kita baru bangun daripada tidur, terkejut. Sebab tu sampai orang yang boleh beranak tu kan, orang yang mengandung boleh beranak. Itu nama, bila orang kata dahsyatnya makna Al-Qari'ah. Kalau orang kata kalau dia tak makan dengan nama Al-Qari'ah, ada nama lain, Al-Haqqah. Ini jenis orang berfikir, orang jenis sikit-sikit nak benda betul, sikit-sikit nak benda fakta. Dia akan terkena Al-Haqqah. Kiamat ni adalah salah satu maksud dia ialah benda benar, bukan benda tipu. Sebab tu maksud kiamat ni banyak. Antaranya as-sakhah, banyaklah makna pekikan yang kuat. Okey. Jadi maksud yang kita bincang ni, salah satu maksud kiamat Al-Haqqah. Nak sebut pun berat, nak kata benda tu pasti, benda tu benar. Okey. Tuan-tuan, ada cikgu bahasa Melayu sini. Kalau ada bahasa Melayu pun cikgu sejarah ada ke? Ada tak ayat bahasa Melayu atau cikgu bahasa Inggeris ada tak sini? Kalau ada lah. Ada tak cikgu buat ayat ka ataupun ayah? Kan kita masuk dalam kelas, okey, ayah. Apa benda? Okey, nama kita kata apa benda cikgu ni? Tak ada kan? Bila nak buat ayat mesti ada subjek dan
predikat ayah ataupun cikgu. Ayah makan nasi, mesti ada. Tiba-tiba ayah, orang tak faham. Bahasa Arab yang biasa pun macam tu. Tiba-tiba Al-Quran bawa satu gaya bahasa orang tercengang-cengang. Al-Haqqah. Orang dengar, apa benda Benda tu tak berlaku dalam bahasa Melayu, bahasa Arab sendiri, bahasa Arab zaman dulu. Dalam bahasa Inggeris pun tak ada. Satu perkataan saja. Kereta, nasi lemak, dan seumpamanya lah. Tapi dalam Quran berlaku. Contoh Al-Qari'ah, satu juga perkataan. Bila dengar ni kata gaya uslub bahasa Arab, gaya bahasa tu orang tercengang-cengang. Nabi, contoh bayangkan Nabi depan ayat ni adalah ayat Makkiyah, ialah turun waktu Nabi berada di Mekah. Jadi Nabi baca, tuan-tuan bayangkan Nabi baca ayat pertama, Al-Haqqah. Orang yang dengar mesti pelik. Nabi nak cerita apa Al-Haqqah ni? Satu perkataan je. Masuk ayat kedua, tuan-tuan. Nah, ni gaya bahasa canggih dah Allah SWT. Malha, mesti orang tertanya, bila Al-Haqqah apa benda? Apa benda? Masuk ayat kedua. Malhaqqah. Ma tu maksud apa benda haqqah ni? Sebelum orang tertanya-tanya, Allah tanya balik, Malhaqqah. Okey? Masuk ayat ketiga. Wa ma adraka malhaqqah. Tahukah kamu apa itu al-haqqah? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada pensil, catat. Inilah satu-satu ayat dalam Quran tidak ada jawapan. Satu-satu ayat tidak ada jawapan. Allah nak suruh kita fikir sendiri. Okey, tuan-tuan dengar ayat ni. Ayat lain. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Qari'ah tadi saya kata apa? Ketukan kan? Apa benda ketukan tu? Wa ma adraka mal qari'ah. Apa benda yang kamu tahu tentang ketukan? Ada jawapan ayat keempat. Apa dia ayat seterusnya? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Masa kiamat tadi, manusia tu akan berkecamuk seperti kalau katu tu kan, binatang. Ada jawapan. Satu lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ni ayat popular bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lepas tu, wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa yang kamu tahu tentang Lailatul Qadr? Kalau Allah tak cerita, kita tak tahu, betul tak? Ayat selepasnya apa? Lailatul Qadri khairum min alfis. Lailatul Qadar, malam Qadar itu ialah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu masuk Lailatul Qadr. Banyak lagi Al-Qari'ah, ada ayat Mal-Qari'ah yang macam tu. Wa ma adraka ada jawapan. Ini satu-satu ayat dalam Quran Allah tanya, tak ada jawapan. Ayat keempat bukan jawapan ni, tuan-tuan. Al-Haqqah, benda yang pasti ataupun benda yang benar, iaitu kiamat. Mal-Haqqah, apa dia? Itu kiamat. Wa ma adraka mal-Haqqah, apa yang kamu tahu tentang Al-Haqqah? Apa yang kamu tahu tentang kiamat? Tak ada jawapan. Dan kita makna sini, dekat sini satu-satu ayat Quran yang tak ada jawapan, nak suruh kita ni tertanya-tanya keadaan kiamat. Kita tak boleh bayang macam mana pun, memang perkataan amat peristiwa tu amat dahsyat. Tiba-tiba masuk ayat keempat. Orang yang mendustakan, sama seperti orang mendustakan hari kiamat, iaitu dua kaum yang popular sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan. Masuk ayat keempat apa? Kadzabat Samudu wa Adum bil Qari'ah. Kaum Samud dan kaum Ad telah mendustakan hari kiamat. Dia tak percaya dengan hari kiamat. Ini satu lagi keajaiban Quran, tuan-tuan. Okey. Bahasa Arab, tuan-tuan tengok mana-mana daripada Quran lah, daripada awal sampai akhir,
dia tak akan ulang 3 kali betul-betul. Tidak akan ulang lebih daripada 3 kali betul-betul. Contohnya al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Dah azan ke? Oh, okey, so tak apa. Terima kasih. Kena ada buku ni. Okey, jadi tuan-tuan tengok al-haqqah, kiamat. Mal haqqah, apa itu kiamat? Wa ma adraka mal haqqah. Dah 3 kali tu kan? Betul tak? Kemudian ayat keempat, kazzabat Samud, telah mendustakan kaum Samud dan kaum Ad dengan qari'ah. Qari'ah tu juga kiamat. Tapi boleh je kalau Allah tukar kazzabat Samudun wa Adun bil haqqah. Faham tak? Jadi Allah ayat keempat ni Allah ambil nama kiamat yang lain. Sebab gaya bahasa Arab dia takkan ulang lebih daripada 3 kali. Boleh. Jadi sesungguhnya kaum Samud dan kaum Ad. Kaum Samud, kalau teki malam ni, siapakah nabi yang kaum Samud? Nabi Syuaib, Saleh. Kaum Ad, Nabi Hud. Tahniah. Okey. Mana kaum Samud yang dipimpin oleh nabinya Nabi Saleh dan kaum Ad yang dipimpin oleh Nabi Hud, mereka mendustakan dengan hari kiamat. Alamak, dah sampai. Memang tak sempat masa okey, kita sambunglah 2 minggu lagi. Okey, insya-Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.